Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua pelajar-pelajar SPM. Jadi tanpa buang masa kita sambung lagi. Sekarang kita di bab 7.3, itu bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan. Jadi kalau ini dijadikan soalan esai, jadi soalannya mesti berbunyi begini kan. Jelaskan bagaimana bahasa Melayu menjadi bahasa ilmu dan bahasa perpaduan di negara kita. Jadi macam mana? Apa usaha kerajaan? Apa yang kerajaan buat menjadikan bahasa Melayu ini sebagai bahasa perpaduan? Jadi sejak merdeka lagi memang bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan dan bahasa rasmi. Bahasa kebangsaan itu maksudnya bahasa nomor satu lah negara kita, bahasa utama negara kita. And then bahasa rasmi. Bahasa rasmi ini maksudnya yaitu bahasa yang digunakan dalam situasi rasmi. Contohnya dalam urusan pentadbiran, pendidikan, perdagangan, kehakiman. Itu urusan-urusan kerajaan apa semua kan yang rasmi kita gunakan bahasa Melayu. Sebab zaman British ini kan lama kan orang gunakan bahasa Inggris kan. Jadi memang zaman British dari dulu lagi ramai yang orang Melayu boleh cakap bahasa Inggris kan, yang berpendidikan boleh cakap bahasa Inggris, yang Cina pun begitu ramai boleh cakap bahasa Inggris. Jadi campur-campur bahasa kan. Lepas tu kalau macam di sekolah pula yang Cina cakap bahasa Cina, yang India cakap bahasa Tamil, yang Melayu cakap bahasa Melayu. Jadi susahlah untuk perpaduan kan masa itu kan. Jadi memang perlukan satu bahasa untuk menyatu padukan rakyat pelbagai kaum di negara ini. Jadi apa yang kerajaan buat? Yang pertama yaitu Akta Bahasa Kebangsaan. Maksudnya bahasa Melayu jadi bahasa rasmi. Lepas itu kedudukan bahasa Melayu dimartabatkan melalui undang-undang. Maksudnya termaktublah dalam undang-undang. Jadi dimasukkan dalam undang-undang negara kita, dinamakan sebagai Akta Bahasa Kebangsaan. Akta Bahasa Kebangsaan diperkenalkan pada tahun 1967. Akta ini dikenali juga sebagai Akta 32 dalam buku perlembagaan itu namanya Akta 32. Jadi Akta Bahasa Kebangsaan ini telah digubal di bawah Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Akta ini mula dikuatkuasakan pada 1 Julai 1971. Kalau kita baca di sini Perkara 152 Section 2 itu ada dituliskan di situ, Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa segala urusan rasmi kerajaan harus menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. And then Section 8 pula ditulis di situ, Akta Bahasa Kebangsaan menetapkan bahawa bahasa Melayu mesti digunakan mana-mana mahkamah di Malaysia kecuali pemberian keterangan oleh seorang saksi. Jadi maksudnya di mahkamah biasanya kalau mahkamah mereka guna bahasa Inggris kan. Jadi berdasarkan perlembagaan Malaysia ini, jadi semua hakim-hakim, peguam-peguam mesti menggunakan bahasa Melayu dalam perbicaraan urusan mahkamah. Kecuali kalaulah ada saksi itu dia tidak boleh berbahasa Melayu, akan dibawakanlah translator, penterjemah untuk terjemahkan dalam bahasa Melayu. Tidak boleh kalau peguamnya orang Cina, dia cakap Cina. Hakimnya orang Melayu, dia cakap Melayu. Dia kena seragam menggunakan bahasa Melayu. Seterusnya, apa yang kerajaan buat untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan bahasa perpaduan? Itu bahasa rasmi pentadbiran. Bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi antara unsur penggerak jentera pentadbiran negara. Jadi bahasa Melayu merupakan alat komunikasi rasmi dalam berbagai urusan di kementerian dan jabatan kerajaan, dan bahasa Melayu digunakan sepenuhnya dalam urusan mahkamah pada tahun 1990. Full time lah 1990. Sebab ada, kalau Sabah Sarawak dahulu selepas pembentukan Malaysia masih lagi menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa rasmi. Jadi di mahkamah pula start guna bahasa Melayu sepenuhnya pada tahun 1990. Jadi kita ikut Akta Bahasa Kebangsaan, ikut undang-undang. Jadi maksudnya kalau dalam urusan kerajaan kita menggunakan bahasa selain bahasa Melayu dalam urusan rasmi kerajaan, itu kita dianggap sebagai melanggar undang-undang. Kita melanggar Akta Bahasa Kebangsaan. Itu dari bahasa pentadbiran.
Dan yang ketiga, yang terakhir yaitu memperkasakan bahasa Melayu dalam sistem pendidikan. Oke, jadi bahasa Melayu ini diperkasakan lagi. Jadi giatlah, maksudnya diwajibkan kepada semua institusi pendidikan di seluruh negara untuk menggunakan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar. Jadi kenapa bahasa pengantar? Maksudnya bahasa untuk perhubungan, bahasa komunikasi kan. Dalam pembelajaran, dalam komunikasi harian di sekolah, kita wajib menggunakan bahasa Melayu. Jadi apa yang kerajaan buat? Jadi guru sekolah-sekolah yang terawal pada masa itu, antaranya Sekolah Alamsyah, Sekolah Sri Putri, dan Kolej Sultan Abdul Halim. Mungkin ada antara kamu yang merupakan pelajar-pelajar sekolah tersebut. Jadi lepas itu guru-guru bahasa Melayu pun ditambah, di maktab perguruan, guru-guru terlatih untuk ajar bahasa Melayu ditambah. Jadi tujuannya untuk apa? Untuk memperkasakan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu dan juga bahasa perpaduan. Apa pula itu bahasa ilmu? Bahasa ilmu ini maksudnya bahasa untuk mengajar dan belajar. Oke, ada sedikit lagi. Jadi dalam sistem pendidikan tinggi, yaitu universiti. Jadi Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM) sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Jadi kerajaan telah menubuhkan UKM sebagai usaha untuk mertabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa ilmu di peringkat tinggi lah. Jadi UKM ditubuhkan pada 18 Mei 1970. Jadi ia muncul sebagai pusat pengajian tinggi awam pertama yang berjaya memperkenalkan pengajian pelbagai jurusan dan bidang kursus dalam bahasa Melayu. Biasalah kalau dalam pengajian tinggi ini memang bahasa Inggris adalah bahasa yang dominan lah. Even belajar subjek sejarah pun cikgu di universiti pun memanglah belajar dalam bahasa Melayu, tapi buku-buku banyak dalam bahasa Inggris. Kata lagi kalau buku-buku belajar sejarah luar negara kan, sejarah dunia kan, sejarah Eropah, memang semua bahasa Inggris. Even sejarah Sabah Sarawak pun banyak bukunya pun, majoriti buku masih ada lagi menggunakan buku yang berbahasa Inggris. Jadi di UKM juga ditubuhkan Institut Bahasa, Kesusastraan dan Kebudayaan Melayu IBK-KKM pada 1 Disember 1972, menjadikan UKM sebagai pusat penyelidikan dan rujukan bahasa, kesusastraan dan kebudayaan tamadun Melayu. Jadi memang ada satu kos yang khas, satu bidang yang khas mengkaji bahasa Melayu dan sejarah Melayu, tamadun Melayu. Jadi institut ini kemudian bertukar nama kepada Institut Alam dan Tamadun Melayu (ATMA) pada tahun 1952. Jadi institut ini menjadi tumpuan para penyelidik sastrawan seluruh negara dan seluruh dunia untuk mengkaji pasal bahasa Melayu dan juga sejarah Melayu. Pengiktirafan terhadap tokoh UKM seperti Muhammad Haji Saleh dan Siti Zainal Ismail sebagai sastrawan negara membuktikan kejayaan UKM sebagai pusat keilmuan bahasa Melayu. Jadi sekarang bukan UKM sajalah yang ada fakulti bahasa dan sastra Melayu ini. Banyak sudah universiti di Malaysia ini yang ada fakulti khas untuk belajar tentang bahasa dan juga sejarah tamadun Melayu. And then kerajaan juga telah menubuhkan DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka. Ini sampai sekarang masih ada DBP pada 22 Jun 1956 di Bukit Timbalan, Johor Bahru, Johor. Jadi penubuhannya bertujuan memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi dan bahasa ilmu. Nama asal DBP ialah Balai Pustaka. Jadi pengarah pertama DBP ialah Ungku Abdul Aziz bin Ungku Abdul Hamid. Ini sekarang ketua pengarah namanya. Ketua pengarah DBP lah. Saya pun tidak tahu sekarang siapa ketua pengarah DBP. Nanti kamu Google lah Mana tahu kamu kenal kan? Jadi pembukaan pejabat di wilayah di Cawangan Pulau Pinang, Johor, Kelantan, Sarawak dan Sabah. Jadi kembangkan lagi aktiviti bahasa dan sastra sebagai medium untuk memupuk perpaduan. Jadi DBP memainkan peran penting dalam mengembangkan bahasa dan sastra Melayu melalui penerbitan buku dan majalah, risalah, ada seminar, bengkel, berbagai aktiviti sepanjang minggu dan bulan bahasa kebangsaan. DBP ini adalah hasil adalah tujuannya untuk memupuk perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum. Jadi slogan DBP ialah bahasa jiwa bangsa pada tahun 1960. Slogan ini
dapat tujuannya supaya dapat menumbuhkan peminat masyarakat yang bersatu padu melalui bahasa. Jadi DBP ini buat terbitkan banyak majalah dan buku, banyak program, mengadakan banyak program pertandingan-pertandingan, pertandingan debat, syair, puisi semuanya. Jadi banyak pertandingan berkaitan bahasa dan sastra. Tujuannya untuk menggalakkan masyarakat berbagai kaum mendalami bahasa Melayu dan melibatkan diri dalam bahasa Melayu, menghayati bahasa Melayu itu sebagai bahasa perpaduan. Memang best lah tengok kan, ada yang Cina ikut pertandingan pantun, yang India ikut pertandingan saja. Memang sangat menyentuh hati lah bila kita tengok kan kaum lain lancar berbahasa Melayu, menggunakan tata bahasa yang betul, paling bagus lah kan. Saya paling suka bila tengok orang Cina tapi bercakap tuh kan, dia berbahasa Melayu itu lebih baik daripada orang Melayu itu sendiri. Lancar bahasa Melayunya, dia punya dialek, dia punya logat pun tiada bunyi Cina langsung. Itu saya paling suka lah. Contohnya macam pramugari, pembaca berita, wartawan kan, mereka punya bahasa Melayu sangat baik walaupun mereka bukan Melayu. Jadi kesimpulannya ada 3 usaha kerajaan. Pertama, Akta Bahasa Kebangsaan melalui undang-undang. Lepas itu jadikan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi pentadbiran, dan juga memperkasakan bahasa Melayu di dalam sistem pendidikan, sekolah rendah, sekolah menengah, dan juga universiti. Contohnya UKM, dan juga peranan Dewan Bahasa dan Pustaka. Alright, jadi itu saja. Cikgu harap kamu faham subtopik ini, mudah saja. Nanti pandai-pandailah kamu buat nota dan ulang kaji sendiri. Good luck.